Kami bersyukur kepadamu Bapa yang sudah memelihara hidup kami. 我很感谢已经眷顾保守我们的天父， Sehingga pada hari ini kami bisa bersama-sama memasuki bulan yang baru. 直到今日我们可能迈入新的月份， Bahkan sekarang kami ada di rumah-Mu, kami dapat beribadah bersama. 甚至现今我们在你的殿中，我们一同来敬拜和赞美您。 Dan pada kesempatan ini Tuhan kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan firman Tuhan. 借着这个聚会，我们要听你的话语，并要思想你的话语。 Kiranya Tuhan menolong, memampukan kami untuk bisa mengerti kebenaran-Mu. 求主帮助我们，让我们得着从神能力，能够明白理解神的话语。 Dan bukan hanya sekedar kami bisa mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukannya. 我们不光是能够明白，并且能够在行在我们的日常生活中。 Bapa Surgawi, inilah permohonan kami. 这天上父，这是我向您的恳求， Di dalam nama Yesus 奉我 Kristus 主耶 kami 稣宝 berdoa. 贵的名， Amin. 我们祷告，阿门。 Shalom jemaat Tuhan. 弟兄姊妹们平安， Ya puji Tuhan kita bisa memasuki bulan yang baru ya. 感谢神，我们已经进入了新的月份。 Dan hari ini tanggal 1今 dan 天是正好是1号， hari pertama juga. 也是第一天，3月份的第一天。 Dan hari ini juga sekaligus menjadi Minggu Lent yang kedua untuk kita sekalian. 今天我们也进入了大斋期的第2主日， Nah mari Bapak Ibu Saudara-saudariku kita membuka firman Tuhan. 我们一同翻开圣经。 Pertama-tama kita membuka dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-16. 首先，我们翻开在约翰福音书第11章第16节。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian nanti penerjemah akan membacakannya dalam bahasa Mandarin. 先用印尼诵读，后再用普通话汉译来传译。 Yohanes pasal 11 ayat 16 demikian. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dia. 16节，多马又称为迪士马，就对那同做门徒的说：“我们也去和他们同死吧。” Nah bagian yang kedua yang akan kita sama-sama perhatikan adalah dari Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga 29. 接下去在约翰福音书第20章到24节。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia untuk kita sekalian dari ayat 24 sampai 25. Dan kemudian nanti penerjemah akan membacakan dari ayat 26 hingga 29 dalam bahasa Mandarin. Yohanes pasal 20 ayat 24. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 26节，过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在。门都关了，耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来摸我的手，伸出你的手来探入我的肋旁，不要疑惑，总要信。”多马说：“我的主啊，我的神啊！”耶稣对他说：“你因看见了我才信。” 那没有看见我就信的有福了。 Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. 读经到此为止。 Nah mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita memulai perenungan kita akan firman Tuhan dengan melihat sebuah video singkat. 在我们默想神话之前，我们看一处短的视频。 Hi, Sean McDowell here. I'm here with my father, Josh McDowell. I'm a teacher at Biola University, but you can probably imagine growing up in a home with Josh McDowell as my dad that I learned apologetics growing up, and that is certainly true. My parents were very intentional, whether over the dinner table or sending me to places like Summit to help teach me in the value of apologetics so I could defend my faith. But interestingly enough, a lot of people don't know, when I was about 19 or 20 years old in college, I started having some serious questions and doubts about what I believed. I guess really ask myself the question that a lot of young people typically ask:
do I really believe this? What if I was raised in a different home? Am I just living off my parents' convictions, or am I believing what's really true? And I really, at times, kind of felt the pain of this. I remember sitting in bed just going, man, if I don't believe this, this changes everything. And I felt like it was time to talk to my dad and just let him know where I was at. And we were in Breckenridge in Colorado. And I remember we went out for coffee, and I turned to you and I said, Dad, I want to know what's true, but I'm not sure that I believe Christianity is really true. Now there's a lot of parents and Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, inti dari video ini adalah berbicara mengenai seorang papa dan seorang anak. 这个短视频的核心点就是谈到父亲和孩子。 Papanya bernama Josh McDowell, sedangkan anaknya bernama Shawn McDowell. 爸爸叫 Josh Miller， 就叫乔士麦，那么儿子叫西恩。 Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari pernah mendengar nama Josh McDowell. Dia adalah seorang apologet atau seorang pembela Kristen yang terkenal di dunia. 在座弟兄姊妹可能也听过这个名字，乔士麦，他就是说世界有名的一位基督教的辩护者。 Dan Shawn McDowell sebagai anak ternyata dari kecil sudah diajar tentang iman Kristen. 那么这个他的儿子的西恩是从小父亲已经向他灌输了基督教的神学观。 Namun dalam video tadi kita melihat bagaimana Shawn dia mengakui dengan jujur bahwa ternyata dia tidak percaya dengan iman Kristen itu. 那么这个他的儿子西恩就是非常诚实的说到。 他怀疑或者疑惑对基督教的信仰。 Dan itu terjadi ketika dia masuk ke perguruan tinggi, yaitu sekitar umur 19 atau 20 tahun. 这件事是发生当他进入，那么在19岁的时候进入大学的门槛的时候。 Nah, apa reaksi kita ketika kita melihat atau mendengarkan kabar ini? 当我听到得知这个消息的时候，我们有何的回应呢？ Mungkin kita ada yang berpikir, wah, Shawn McDowell ini kan putra dari Josh McDowell yang terkenal sebagai pembela iman Kristen. 也许我们会说到这个西恩，就是他的父亲是乔斯麦，是世界著名的一个基督教的辩护者。 Bagaimana mungkin anaknya bisa meragukan iman Kristen? 他的儿子岂能会对基督教的信仰产生疑惑或者说怀疑呢？ Atau mungkin kita sebagai Josh McDowell, sebagai papanya, bisa frustasi, bisa stres. 也许如果我们是他的父亲的话，我们会感到极大的压力，会非常的沮丧。 Karena kita tidak pernah menyangka ternyata anak kita menjadi seorang yang meragukan imannya pada masa mudanya. 因为我从未想到，就是我的儿子这时候年幼的时候，他会对他的信仰产生怀疑或者质疑。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, istilah keraguan itu berasal dari kata ragu yang berarti keadaan yang gelap atau keadaan yang tidak tetap hati dalam mengambil keputusan, di dalam menentukan pilihan, bimbang dan sanksi. 弟兄姊妹们，这个怀疑或者质疑是源自或者有一处黑暗点，或一处我们很难能够确定的点，让我们感到犹豫不决，不能够做出决定。 Biasanya kata Inggrisnya adalah doubt yang berasal dari satu bahasa Aryan yaitu dubitare yang berarti dua. 那么用英语是说 doubt， 就是来自一个雅利安语文，就是这个 doubt 的意思就是含有两个的意思。 Jadi keraguan bisa kita pahami sebagai sebuah kondisi di mana seseorang merasa kebimbangan atau ketidakpastian terhadap seseorang atau sesuatu. 那么这个怀疑或者质疑是当对某个人或者对某一种事时候，我们心里感到不踏实、不确定。 Nah, di dalam Alkitab, keraguan itu ternyata pertama-tama muncul dari pribadi yang bernama iblis itu yang meragukan bahkan menolak kedaulatan dan kemuliaan Allah. 圣经记载这个质疑或者怀疑，这是源自于撒旦，就是魔鬼撒旦，他们是抵挡神，并且不接受神的主权。 Nah, ketika di dunia keraguan itu ditanam dan dilahirkan di Taman Eden ketika ular menipu Hawa dengan triknya. 那么这种怀疑质疑，就是这个种子是撒在伊甸园之手，当时的蛇用各种的手段诡计去诱惑夏娃。 Dia mempertanyakan secara manipulatif perkataan Allah sehingga Hawa dan Adam menjadi ragu akan kebenaran firman Allah dan karakter Allah. 使用了影响的语气或者
口气来去诱惑、去欺骗当时的夏娃和亚当。 Nah, akibatnya adalah mereka berdua jatuh ke dalam dosa. 其最终的结果，夏娃和亚当两个人就坠入罪的深坑里。 Dan dari sini kita bisa memahami bahwa keraguan adalah salah satu aspek dosa dan diarahkan kepada Tuhan dan ditandai dengan pemberontakan dan ketidaktaatan. 从这一层方面，我们可以理解，那么质疑怀疑是针对对神的质疑怀疑，这就是这种罪。 Nah, dalam kitab Injil, keraguan secara konsisten itu membawa aspek negatif dan Tuhan sendiri adalah objek dari keraguan itu. 圣经里说到的教导是，对我们有质疑怀疑，那么我就是质疑的针对对象就是神。 Dan orang yang mengalaminya salah satu adalah Thomas sebagai murid Yesus yang ragu akan realita kebangkitan Tuhan Yesus. 其中一个怀疑有种质疑的心态，就是来自主耶稣的12门徒的多马士，他对主的复活的真实性感到怀疑。 Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa murid Tuhan Yesus yang sudah mengikuti dia selama 3 tahun, hampir 3,5 tahun, bisa meragukan akan kebangkitan gurunya, kebangkitan Tuhannya. 也许我们会发问：跟随耶稣长达3年多的时间的托马士的门徒，却会对耶稣复活的真实性感到质疑呢？ Nah, mari kita coba telusuri secara singkat dari Injil Yohanes yang telah kita baca tadi. 我们从刚刚读的约翰福音一处经文，我们一同来追溯这个多马士。 Nah, kalau kita baca tadi dan kita perhatikan, ternyata nama Thomas itu selalu disandingkan dengan nama Didimus. 当我们读到这个托马士，也有一个名字叫迪士姆。 Jadi kalau kita baca namanya itu Thomas Didimus. 那么多马迪士姆呢？我读他名字的时候， Nah, Thomas itu adalah nama dari bahasa Ibrani, sedangkan Didimus itu nama dalam bahasa Yunani. 那么多马士是源自希伯来文，那么迪士马是源自希腊文。 Nah, kedua arti nama ini, dari dua nama ini punya arti yang sama, yaitu twin atau kembar. 这两个名字都有包含同样的意思，就是双胞胎或者卵生的。 Memang tidak dijelaskan dalam Alkitab apakah Thomas punya saudara kembar. 然而在圣经没有记载，到底多马斯是不是有另外的一个同胞弟或者双胞胎？ Tetapi dari kata ini atau arti nama ini, Thomas diidentikan sebagai seorang peragu. 那么从这个名字，多马斯被视为是一个对某人某事总是持有怀疑或者质疑的态度的人。 Dan keraguan ini akhirnya melahirkan sikap pesimis. 那么这种的怀疑质疑就产生了悲观的态度。 Nah, misalkan contoh di dalam Yohanes pasal 11 ayat 16, kita menemukan Thomas berpikir Tuhan Yesus akan dibunuh oleh musuh-musuhnya ketika dia kembali ke Yudea. 当多马斯这是约翰福音我读的，他想到当耶稣归回犹太地的时候，将会遭到众人的杀害。 Karena di dalam pasal sebelumnya ternyata Tuhan Yesus di situ dirajam dengan batu, bahkan mau dibunuh oleh orang-orang setempat. 那么以上的经文有谈到当时的犹太人想要用石头砸死耶稣。 Sehingga di ayat 16 dia berkata, mari kita pergi untuk mati bersama dengan dia. Maksudnya bersama dengan Yesus Kristus. 维持在第16节，多马说到：“我们也去和他同死吧。”就是意味着跟耶稣一起同死。 Di satu sisi kita lihat, wah ini Thomas hero banget ya, pahlawan banget, mau mati demi bersama gurunya. 从一方面呢，看到多马斯是有一种英雄主义，他愿意与他的老师，就是他的父子耶稣同死。 Tetapi dengan sikap Thomas ini di sisi yang lain, dia membuat para murid menjadi goyah, menjadi lemes begitu. 那么从另一方面，多马斯的言语让其他的门徒耶稣门徒们心里动摇了。 Kemudian di Yohanes pasal 14 kita menemukan Tuhan Yesus pada saat itu sedang mengajar murid-muridnya, memberikan janji dan jaminan. 在约翰福音书14章有记载，当时耶稣在教导门徒，把耶稣神的应许赐给他们的时候，
Dan pada saat itu dia berkata kepada mereka, apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, 当时耶稣说：“我去时候为你们预备地方。” apa janjinya? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. 神的意思说：“我将会再度倒回来，把你带到我为你们预备的地方去。 Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. 在那我有在，你们同在，我去哪儿，你们都知道。” Nah, dari pengajaran ini kita punya satu ekspektasi, harusnya murid-murid Yesus, termasuk Thomas, mengerti hal ini. 从这个神的教导，我们必须有期待，原本理所应该，多马斯成为耶稣的门徒，也明白这个真理。 Thomas seharusnya mengerti relasi yang begitu dekat antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa, dan juga bagaimana nantinya Bapak Ibu sekalian, dia akan datang dalam segala kemuliaannya dengan kerajaan surga itu. 多马斯理所应该知道耶稣跟父神的关系，并且当时那日耶稣再度来以荣耀的身体来到这个世界。 Tetapi kenyataannya tidak demikian. 然而事实并非如此。 Justru di ayat 5 di pasal 14 ini dikatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? 事章5节，多马对耶稣说道：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？” Nah, dari sinilah kita belajar bahwa para murid termasuk Thomas itu adalah orang-orang yang lambat belajar. 从这方面，我们可以学习到，多马是跟其他的门徒都有一种在学习方面是非常的慢缓的。 Ketika menghadapi bahaya di Yudea, Thomas melihat kematian, sedangkan saat diberikan janji oleh Yesus Kristus, Thomas melihat kekecewaan. 在犹太地的时候，多马看到的是危险；可是，在另一方面，当神把应许赐给门徒的时候，多马看到的是失望。 Nah, keraguan Thomas ini kemudian kita lihat dilanjutkan dengan Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga 29. 那么多马斯的疑惑就上，然而在20章我们可能看到， Dan saat itu Thomas tidak ada di tempat. 因为当耶稣来的时候，耶稣复活来到门徒面前显现的时候，多马斯却不在场。 Tetapi Injil memang sekali lagi tidak menjelaskan Thomas kemana. Tetapi yang jelas ini menunjukkan Thomas berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. 圣经虽然没有记载多马斯当时在哪儿，可是多马斯是在一个错误病的地方和错误的时间里。 Akibatnya dia kehilangan yang namanya damai sejahtera. Dia kehilangan kesempatan untuk melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. 为此他失去了理所该接受到的平安，他也失去了看到主耶稣已经复活的主。 Dia kehilangan kesempatan untuk menerima amanat Kristus dan kehilangan kesempatan untuk menerima janji pemberian Roh 他也 Kudus. 失去了接受从主来的应许和从主来的恩典福分。 Dengan demikian Thomas tidak siap sedia untuk melihat dan menantikan kebangkitan Yesus Kristus. 为此可说呢，多马是没有预备好准备好的心来去见到复活的主，并接受主所赐给他的恩赐。 Nah, hal ini dilanjutkan kemudian dengan Thomas. Waktu Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, memang dia tidak ada di tempat pada saat itu, tetapi kemudian waktu itu sudah berlalu, dia ada di tempat. 那么主在显现的时候，在门徒面前显现的时候，多马是不在，可是，在稍后日子他有在的时候， Nah, para murid kemudian berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. 门徒们对他说道：“我们已经看见主了。” Dan Thomas bereaksi seperti apa? Dia berkata bahwa dia meragukan hal itu sampai dia melihat sendiri dan menyentuh sendiri bukti nyatanya. 多马斯却说道：“我非常的怀疑，我能会用手、眼睛和看见主的内伤钉痕，我才能相信。” Nah, realita ini menunjukkan kepada kita bahwa Thomas memang berada di tempat yang tepat, tetapi sayang, sikapnya, responnya salah.
这一点我们看到，当时多马斯是在一个对的、正确的地方，可是他具备的态度、心态是错误的。 Di satu sisi Thomas itu apa adanya. 在另一方面是多马斯，这当时他有的是什么呢？ Jadi memang Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi orang apa adanya itu baik enggak sih? 那么成为我们有什么都有或者什么都没有的人，对还是不对？ Misalkan kita ragu-ragu ini, tunjukkan keraguan-raguan itu daripada enggak percaya secara diam-diam. 我们有对某件事或者对某人我们怀疑这一时候，我们把这种向他告知他，还是我们把这些的怀疑之疑收起来、藏起来，哪件好？ Kita hargai hal itu. 我们必须尊重这一点，珍惜这一点。 Tetapi di sisi yang lain, keraguan Thomas ini ternyata apa? Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri itu bangkit. 那么在另一方面，多马斯的这个怀疑、质疑，就是他怀疑或者说质疑主耶稣已经复活的真实性方面， Dia tidak percaya akan kesaksian dari para murid yang lain. 甚至他不相信其他门徒们对他所说的见证。 Nah, kenapa ini bisa terjadi? 为何这些事能发生呢？ Karena dari pasal-pasal sebelumnya kita menemukan Thomas itu punya jiwa yang keras, pahit, dan banyak kekecewaan. 从几个经文我们所读到，我们看到多马斯是具备有一种非常刚硬或者有苦涩等悲观的心态。 Tetapi puji Tuhan adalah Thomas tidak bertahan dengan sikap keraguan itu. 可是感谢神，多马斯没有坚持在那种质疑或者怀疑的心态里。 Pada saat 8 hari kemudian Tuhan Yesus kembali menampakkan dirinya kepada para murid. 8天后，耶稣再度向众门徒显现的时候， Thomas ada di situ. 当时多马有在场， Dan Tuhan Yesus fokus kepada Thomas. 当时主耶稣非常的关注多马。 Dia tidak menghakimi Thomas dengan keraguannya, tapi dia merangkulnya dengan penuh kasih. 主耶稣没有责备多马的质疑，却用爱心怜悯来接纳他。 Tuhan Yesus terang-terangan memberikan bukti tentang kebangkitannya, yaitu bekas-bekas lukanya. 耶稣非常的直率的、坦白的把他的伤痕、钉痕一个一个告知、显出 Dan 来。 bekas luka ini menunjukkan harapan dan janji bahwa Dialah Allah yang hidup. 主耶稣的是钉痕、泪痕、伤痕，就是能够足以证明他是又活又真的神。 Nah, pertanyaan saya, 问题在于， apakah Thomas menyentuh luka atau bekas luka dari diri Tuhan Yesus? 多马斯是否有触或者摸耶稣身上的泪的伤痕吗？ Ini pertanyaan betulan karena saya siapkan, Bapak Ibu sekalian. 这个并不是一个偶然，我已经预备好了。 Pertanyaan saya, sentuh atau tidak sentuh? 那多马斯到底有没有去摸、去触摸吗？ Sekarang kan zaman sentuh-sentuh, 这个现在是用一种触摸的时代， kan HP sentuh-sentuh sekarang. 手机也是用手指触摸下。 Nah, pertanyaan saya, apakah Thomas menyentuh bekas luka Tuhan Yesus? 问题是多马斯是否有用手去伸出手去触摸耶稣的伤痕嘛？ Jawabannya iya atau tidak. 答案是还是不是？ Siapa yang sini menjawab iya? 答案是有还是没有？ Oke. Siapa yang sini menjawab tidak? 谁说到没有的或者不是的？ Kayaknya jumlahnya seimbang ya. 好像这个都是很平衡的，有说有的，也有说没有的。 Nah, kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata sebenarnya memang ada banyak lukisan yang menunjukkan bagaimana Thomas itu menyentuh ya, menunjuk atau menyentuh luka dari Tuhan Yesus, bekas luka dari Tuhan 如果说我们 Yesus. 更深一层的去探讨、去分析，当然有不少的画面图画说，多马斯说用手指着或者手探入主的泪痕。 Tetapi kalau kita coba tafsirkan lebih jauh dan selidiki lebih jauh, kita akan menemukan bahwa Alkitab tidak mencatat bagaimana Thomas menyentuh bekas luka 而是 itu. 在我们深一层方面去学习，会发现圣经却没有记载多马斯是不是也用手指去触摸了主的泪痕呢？ Thomas melihat bekas luka itu dan kemudian dia bereaksi dan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. 多马斯看到主的伤痕、泪痕、钉痕，就立即说道：“我的主啊，我的神啊！”
Dan ini adalah pernyataan iman yang ketujuh yang menjadi klimaks di dalam kitab Injil Yohanes. 这是在约翰福音是第7次的信仰的宣告，信仰的宣言，也是最高潮的宣言。 Nah, dari fase kehidupan Thomas inilah kita bisa menarik sebuah kesimpulan. 从多马斯这方面的这个阶段，我们可以做一个总结的是， Mungkin ada sebagian orang yang harus mengalami keraguan dulu sebelum mereka bisa beriman penuh. 也许有些人在还没有深切的深信之前，必须经历过一段的质疑或者怀疑。 Nah, keraguan ini membawa mereka kepada sejumlah pertanyaan. 那么，因着这个怀疑和质疑，能够引领他们走进许多的问题。 Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini membawa mereka kepada jawaban-jawaban. 从众多的问题，就带领他们前往许多的答案。 Nah, dari jawaban-jawaban yang benar ini akan membawa mereka kepada iman yang mendalam. 答案将带领他们进入一个非常真实的信仰，或者说信心。 Sehingga kita bisa menyimpulkan dan menegaskan bahwa Thomas itu berada di tempat yang tepat dengan sikap yang tepat. 我们可以总结，就说当时多马已经在一个正确对的地方，并且在一个正确对的时间里头。 Dan dari situlah dia bisa mengalami transformasi hidup yang radikal di 在 dalam Kristus. 那，多马斯就经历过整个生命的改变。 Nah, mari coba kita menerapkan apa yang bisa kita pelajari dari Thomas. 从多马斯，我们看看我们到底哪方面我们可以再落实到我的生命里头。 Yang pertama-tama, kita harus memahami bahwa seorang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berarti dia sudah bebas dari keraguan. 首先，我们必须理解的，一个人已经接受主耶稣基督成为他的救主的，也并意味着他将免于一切的质疑或者怀疑。 Namun sebaliknya, sebagai orang Kristen, dia akan bertumbuh secara rohani dengan mempertanyakan banyak kebenaran. 那么相反的，作为一个信徒们，他的经历属灵的成长，他将提出一些关于真理方面的问题。 Dan ini adalah sebuah kesempatan untuk menganalisa kembali tentang kebenaran yang sudah dia dengar dan dia pegang. 质疑或者发问，就是一个机会，让他能够对真理有更深一层的理解。 Nah, seorang pemikir Kristen yang bernama Cornelius Plantinga, dia pernah berkata begini. 一位基督教的思想家叫 Cornelius， 他曾经这么说道： Orang percaya bertanya dalam rangka memperdalam kepercayaan mereka. Orang yang percaya di dalam Allah tidak mengelak dan berpura-pura menjadi seorang yang skeptik atau maksudnya yang meragukan. Sebaliknya, dari dalam iman mereka, orang-orang percaya melontarkan pertanyaan-pertanyaan besar karena iman yang mengenal Allah juga ingin mengenal Allah lebih baik lagi. Iman mencari pengertian seperti kata Saint Anselmus. 那么 Cornelius 这么说到，一个信徒们在为了深化他的信仰，他会对他的信心、对神的信仰提出一些问题，这是不可避免的。然后相反的，那么一些已经有信仰的人或者信徒人，他们却没有发出一些问题，关乎他们信仰方面，这对他们认识神方面的能够更好的、更确切的。 Nah, jadi kalau kita adalah orang Kristen yang bertumbuh, pasti banyak bertanya. 若是我们是一个不断成长的信徒们，我们也会不断的发出一些问题或者提问。 Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Saudara-saudari punya saudara atau punya anak banyak tanya, jangan bingung. 若是在座弟兄姊妹，你们的亲人或者说你们子女们有许多的提问或者发问，你们不要感到担忧。 Apalagi kalau punya cucu-cucu yang aktif yang kemudian banyak tanya, jangan heran. 或者子孙们有许多的发问，我们不要为此感到奇怪。 Karena apa? Karena bisa saja mereka mau banyak belajar. 也许因为他们通过他们的问，他们想不断的学习。 Jadi kalau kita bisa mengalami keraguan, itu hal yang normal. 若是我们能够经历一些质疑和怀疑，这是非常正常的。 Dan dari situlah kita bisa memahami pertumbuhan orang Kristen tidak dapat memisahkan antara iman dan keraguan.
然而我们从那儿可以学习到，那么一个信徒们的成长就是问、质疑和信心是不能分开的。 Nah, yang terakhir, yang penting sekali kita tidak boleh lupa itu adalah begini. 最后一项我们该不可忘记的，这是这一点。 Kita harus mengerti keraguan itu dengan perspektif yang benar. 我们必须有一个正式的角度视觉来明白关乎怀疑、质疑这方面。 Nah, seperti apa? Yaitu kita memahami keraguan itu adalah tindakan untuk mempertanyakan sesuatu atau menyuarakan ketidakpastian dari mana? Dari sudut iman. 那么一个怀疑或者质疑，那么会浮现出怀疑质疑是从哪来呢？就是从我们信心的角度，因为对一件事、对某件事，我们感到怀疑的话，就会提出一些问题。 Ini berbeda dengan orang bukan Kristen yang belum percaya, yang bertanya atau meragukan sesuatu. 这个跟未信主的人是恰恰相反的。未信主人他们去发问，因为他们未信。 Orang yang tidak percaya memang hatinya tidak percaya, sehingga dari titik itulah dia bertanya tentang sesuatu. 那么一个人不信的，还未信的人，就是从那个点、那个出发点，他去发问关于他为什么不信的。 Sehingga ketika kita memberikan bukti-bukti penjelasan yang benar sekalipun, bisa jadi dia tetap tidak percaya. 就是说，我们已经把正确的答案告诉他，他听了之后，也许他还是不能接受、不能相信。 Tetapi kalau kita adalah anak Tuhan yang memang tidak tahu banyak hal dan kita bertanya, bahkan kita ragu, itu kita bertanya dari satu dasar, yaitu kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun saya mungkin tidak menemukan jawaban yang memuaskan saya. 如果是我们已经信主的人，是信徒们，我们有一些质疑、怀疑，我们提出的问，但是我们的问是根据我们是信了，只是有在信里面也还有一些存在的问题，我们没办法理解的，没办法明白的，所以我们提出这些的问题。 Nah, perspektif yang benar yang berikutnya adalah keraguan itu adalah keistimewaan yang permanen, yang tetap dalam kehidupan Kristen, seperti semacam rasa sakit pertumbuhan spiritual. 那么这个正确的世界说，那么这些的质疑或者提问是正确的，就如同我们这因着我们的信感到的疼痛。 Percayalah bahwa setiap hari yang kita jalani sebagai orang Kristen itu adalah peperangan rohani. 我们深信，我们每一个信徒们所度过的每一日，就是在属灵的征战。 Dan salah satunya berperang dengan keraguan kita. 其中之一的征战，就是我们以我们自己的质疑、以自己的怀疑而发生的征战。 Terkadang kita itu lemah, capek, dan goyah. 不少时候，我们是非常的疲弱的，我们是信心也动摇的，我们甚至感到筋疲力尽。 Tetapi mari kita akui itu. 然而，我们一同向这方面做个承认。 Dan dengan mengakui itu kita menyadari keraguan itu menunjukkan ini alarm buat kita. Sebagai apa? Sebagai orang yang lemah dan masih bisa jatuh dalam dosa. 这个承认就从警钟一样，在警戒我们，告诉我们，我们这是一群软弱的人，还容易掉在罪里，就是容易犯罪。 Jadi keraguan ini membuat kita akhirnya lebih lagi bergantung kepada Tuhan. 这一些的质疑怀疑，让我们更深切的仰望依靠我们的主。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, biarlah firman Tuhan pada hari ini kembali menyapa kita untuk belajar dari Thomas yang dikenal sebagai peragu. 在座弟兄姊妹，今天上午的信息，让我们更好好的学习，如同多马斯一样。 Keraguan Thomas itu muncul dari sikap yang keras, pahit, dan kecewa dalam 多 kehidupannya. 马是具备种的质疑怀疑的心态，是源自于他对一些的失望、他的苦实、他的悲观。 Dan keraguan ini membuat akhirnya Thomas menjadi pesimis dan sinis dengan apa? Dengan karya Kristus. 那么多马是这个质疑，最终的能够导致他对神一些的杰作感到的质疑，或者一种惧疏愤世的感觉。 Dan itu membuat dia akhirnya menjadi orang yang lamban untuk belajar. 这样就导致他成为一个在学习方面是非常慢缓的人。 Tetapi Thomas tidak berhenti dengan keraguannya. Dia terus mau belajar.
可是多马斯在此，他没有就停下脚步，他还是依然继续的学习。 Dan kemudian dengan pertolongan Kristus, akhirnya dia menemukan kebenaran itu. 借着基督的帮助，他最终找到了真正的真理。 Dia menemukan Kristus yang akhirnya mengubahkan hidupnya secara radikal sehingga dia menjadi seorang yang akhirnya setia sampai akhir untuk melayani menjadi martir bagi Kristus di India. 他找到了真理，最重要就是基督对他的生命整个生命的改变，让他成为一个忠心的服侍主的仆人，并且他以捐妻殉道为主在印度死去。 Nah, kalau kita sebagai orang Kristen bisa ragu, itu normal, Bapak Ibu 倘若 sekalian. 我们是信徒们，我们对一些事还是持有执意怀疑态度，这是很正常的事。 Dan ini adalah tanda bahwa kita banyak belum tahu dengan kebenaran 这 Allah. 个是对神的真理方面，我们还有好多方面不理解的事。 Karena itulah kita perlu punya hati yang terus mau belajar dan diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya. 必须有一颗心，就是受教的心。我们不要不断的学习，不断的让神的真道、神的话语灌输我们、教导我们。 Dan juga kita perlu ingat munculnya keraguan itu adalah sebuah tanda atau alarm bahwa kita ini Bapak Ibu Saudara-saudariku lemah dan berdosa di hadapan Tuhan. 在透过这个怀疑之意，这是如同一个警钟，在警示我们、告诫我们，我们都是一群软弱的人，是很容易犯罪的人。 Karena itulah bergantunglah penuh kepada Tuhan. 为此，我们要全然仰望、依靠神。 Nah, sebagai penutup, mari kita coba lihat cuplikan video tadi lebih lanjut. 在 Bapak Ibu 各位 sekalian. 结束这个正道前，我们再看一段片段，这是短视频。 Parents and teachers and youth pastors raising their kids in the faith, they would react very differently to this. And I didn't know what my dad was going to say. And I remember he looked me right back in the eyes, didn't miss a beat, and he goes, "Son, I think that's great." And my first thought was, did you hear anything that I just said? Like, are you listening? And you said to me, you said, I heard exactly what you said. And then a couple things stood out. You said, number one, I'm confident if you seek truth, you'll find it because Jesus is the truth. And you really encouraged me to own my own faith, to question things, but with the desire of knowing truth, not questioning for the sake of questioning. A lot of kids will grow up in Christian homes and just reject the faith just because they want to rebel. You encouraged me to really seek after truth. Of course, you told me that your mom and you would love me no matter what, and that to really seek after truth with everything. Now, I'm curious what you were thinking, honestly, not that you wouldn't be honest, but what was really going through your mind when I said that. It didn't come as a big surprise because when my kids were little, I always raised them with trying to anticipate things. And I anticipated when my kids come to me and they say, well, I don't know if this is true. I don't know if I want to be a Christian dad. How would I respond? So I was all ready for it. And I remember the first time I got so enthusiastic, I said, well, that's wonderful. That's great. And Sean just looked so crazy at me. I did. And he said, how can you say that? I said, son, here, you've got to own your own faith. You can't run on my faith. It's got to be your faith. I raised you that way. And then I said two things. One, seek the truth. I said, Sean, if you sincerely seek the truth, you will find it. What more could a father want? Now, come on. Than for your kids to seek truth and find it. But then, I think one of the most important things I said, and I'd rehearsed it, is, son, don't reject something because it's the faith of your parents. Reject it because it's not true. Ya, sampai di situ And saja. I put everything back on his shoulders. Sampai di situ aja. Ya, thank you. Bapak Ibu Saudara-saudari, 在座弟兄姊妹们， reaksi Papa dari Sean McDowell ini cukup membuat kita shock, bukan? 希尔的父亲的回应可能让我们感到大吃一惊。 Apa yang dia katakan? 他怎么说到呢？ Wonderful, 很好， great. 太好了。 Saya pikir-pikir nggak mudah loh ngomong seperti itu. 我在想，道出这句话是不容易的。 Tetapi kita belajar dari sini Bapak Ibu Saudara-saudariku bahwa Josh McDowell sebagai seorang papa, dia tidak menghakimi anaknya, tetapi dia merangkulnya dengan penuh kasih. 我从学习这个乔斯麦作为他儿子父亲，他没有去责备他儿子，他却去好好的接纳他的孩子。 Dan dia menekankan bahwa iman itu
harus memang dia sendiri yang temukan dan dapatkan dari Tuhan. 他强调说，信仰就是他某一个人本身自己从神里那边得着的。 Iman Kristen Bapak Ibu sekalian tidak bisa diturunkan dari anggota keluarga yang satu ke anggota keluarga yang lain. 那么基督徒的信仰信心，并不是说遗传的时候，不是从上一代遗传到传到下一代， Bukan karena keluarga Kristen maka anak-anak kita jadi Kristen. 也并非说因为是来自基督教的家庭，那么我的儿女们就是自然而然的成为信徒， Itu tidak otomatis. 这并非自动自然的。 Tetapi yang bisa kita turunkan kepada generasi berikutnya adalah kehidupan iman kita di dalam Kristus. 当然，我们向子女们下一代能传承的是我们在信仰中的生命和生活。 Jadi sekali lagi, iman kepada Kristus itu tidak bisa diturunkan. Tetapi kehidupan iman kita bisa diturunkan, bisa diwariskan kepada 再次 anak-anak 讲 kita. 到信仰的生命和生活是不能够传承的，但是信仰的生活破除信仰的生活是能够向我下一代传承下去的。 Jadi marilah kita melihat, bisa bantu yang terakhir. Untuk slide refleksinya mungkin. 这个一个反思的这个图片， Intinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. 核心点是这样。 Apa yang kita lakukan ketika memiliki keraguan akan Tuhan dan karakternya? 那么我们该做什么？当我们对神、对我们的主有些质疑、怀疑的时候， Apakah kita mengakuinya dengan jujur 那么我坦然的向他承认， atau kita menyangkalinya? 或者是我们默默的否认。 Nah, kalau kita memang mengakuinya, mari kita belajar lagi untuk mengenal Tuhan. 若是我们承认的话，我们来吧，我们好好的对神的真理学习。 Yang terakhir, 最后一点， apa yang kita lakukan kepada orang yang mengakui keraguannya kepada Tuhan? 我们对一些人说他对主有质疑的话，我们该如何呢？ Menghakiminya 去责备他、论断 atau 他， tetap menerimanya dengan penuh kasih 还是依然用爱心去接纳他， dan membimbing dia untuk mengenal Kristus lebih dalam? 引导他更深的一层认识我主耶稣基督？ Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, inilah panggilan kita. 在座的弟兄姊妹们，就是神向我们的呼召。 Bukan hanya sekedar ragu, tapi mari kita belajar untuk bergantung kepada-Nya. 不单单是怀疑，而是我们好好的去学习并依靠仰望神。 Nah, kalau kita punya anak saudara sahabat kita itu adalah orang yang meragukan Tuhan, mari tetap bimbing dia, terima dia dengan penuh kasih. 若是我们子女们或者我们良友的子女们，他们对神还有质疑，我们不是去责备他，我们好好的以爱心、怜悯去接纳他。 Seperti Tuhan Yesus yang membimbing, yang menerima Thomas dengan penuh kasih, mari kita juga melakukan. 如我主耶稣有用爱心、怜悯去接纳多马斯，我们也向主耶稣学习。 Amin, kita berdoa. 阿门。我们同心祷告。 Bapa kami di surga, kami bersyukur 我在天上的父神，满心感谢您， karena Engkau Allah yang baik. 因着你是一慈善的神， Engkau Allah yang penuh kasih, membimbing kami dengan setahap demi setahap untuk mengenal Engkau. 你是充满爱心，一步一步的教导我们、引导我们。 Terima kasih untuk kesabaran-Mu dan ketekunanmu atas kami. 感谢神对我们的耐心，对我们的勤奋。 Dan itu menunjukkan betapa lemahnya, betapa rapuhnya kami ini Tuhan. 这足以表明我们何等的脆弱，何等的软弱。 Hati kami terkadang penuh dengan kekecewaan, kepahitan yang membuat kami jadi ragu akan kebaikan-Mu dan 我 karya-Mu. 的心多少时候充满着苦实，因此我们对你产生了质疑。 Tapi biarkanlah ya Tuhan kami memberikan atau menyerahkan kendali hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. 让我们把生命完全的交托主而来掌管。 Terima kasih Bapa. 感谢父神， Berkatilah kami 赐 sekalian. 福弟兄姊妹们。 Di dalam nama Yesus 奉 kami 我主耶稣 berdoa. 宝贵的名， Amin. 我们祷告。 Tuhan berkati.